Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita teruskan program Muh Belajar Jawi. Tajuk kita pada kali ini ialah padanan huruf konsonan Rumi Jawi. Maknanya bagaimana huruf Rumi ditulis dalam ejaan Jawinya. Kita ambil contoh, misalnya huruf D. Kita eja perkataan misalnya dalam, D-A-L-A-M. Jadi dalam Jawinya kita eja dal, alif, lam, mim. Jadi hurufnya yang mewakili huruf D ialah dal. Contoh yang kedua ialah perkataan qada, Q-A-D-A. Juga disebut sini D, tapi berbeza ejaannya. Kalau kita lihat qaf, dot, alif, hamzah. Jadi huruf D dalam Rumi itu di dalam ejaan Jawi bagi huruf ataupun perkataan qada ialah dot. Seterusnya kita beralih kepada huruf H. Kita ambil contoh perkataan rumah. Rumah. R-U-M-A-H. Rumah. Jadi H ni. Jadi dalam ejaan Jawinya kita eja ra, waw, min, ha. Ha bulat ni. Dia punya mewakili huruf Ruminya H ditulis dengan huruf ha dalam ejaan Jawinya. Kemudian kita lihat pula perkataan subuh. Subuh, S-U-B-U-H. Juga H. Tetapi berbeza ejaannya. Kita eja dalam Jawinya ialah Sod, ba, ha. Ha pedah orang panggil. Ha pedah. Jadi huruf H dalam ejaan Rumi dieja dengan huruf ha pedas dalam ejaan Jawi. Seterusnya huruf K. Bagi perkataan ikan, I-K-A-N, ditulis di dalam huruf Jawinya, ejaan Jawinya alif, ya, kaf, nun. Jadi kaf di sini adalah mewakili huruf K dalam ejaan Rumi. Begitu juga contohnya anak, A-N-A-K. Jadi kita tulis dalam ejaan Jawinya alif, nun, qaf. Kita tak tulis alif, nun, kaf. Itu berbeza. Alif, nun, qaf. Jadi huruf qaf ini juga mewakili huruf K dalam ejaan Rumi. Contoh seterusnya ialah perkataan warak. Ejaan dia W-A-R-A-K. Tetapi kita tak tulis waw, ra, qaf atau waw, ra, kaf. Kita tulis waw, ra, ain. Jadi ain di sini mewakili huruf K dalam ejaan Rumi. Jadi dia ada beza tu. Yang pertama guna perkataan kaf, yang kedua untuk anak guna perkataan qaf, yang ketiga guna perkataan ain. Begitu juga tentang perkataan wuduk. Wuduk. Jadi dalam ejaan Jawinya kita eja waw, dot, waw, hamzah. Jadi K di sini dalam Ruminya ditulis dengan hamzah dalam ejaan Jawi. Jadi huruf hamzah ini adalah mewakili huruf Rumi K bagi ejaan wuduk. Okey, kita pergi pula yang keempat, huruf S. Kita ambil contoh perkataan bahas. Ejaan dalam Jawinya ialah bahasa. Kita guna perkataan sa bagi mewakili S dalam ejaan Rumi. Kemudian dia berbeza pula kalau kita tengok contoh yang kedua, perkataan lemas. L-E-M-A-S, lemas. Maka dieja lemas dalam ejaan Jawi lam, mim, sin. Kita tak guna lam, min, sa. Tapi dalam ejaan Ruminya tetap kita menggunakan perkataan S, huruf S. Jadi sin mewakili huruf S bagi perkataan lemas. Seterusnya bagi perkataan ikhlas. I-K-H-L-A-S. Ada S itu. Tapi bagaimana dia dieja dalam ejaan Jawi? Kita eja dia alif, kha, lam, alif, sad. Jadi sad. Ke atas ni guna sa, yang bawah ni guna sin, yang ni kita guna sad bagi mewakili huruf S dalam ejaan
ejaan jawinya kita guna perkataan sad. Seterusnya kita lihat huruf rumi, huruf T. Kita lihat perkataan contohnya tanam, T-A-N-A-M. Bagaimana ejaannya dalam jawi? Jadi ejaannya ta, alif, nun, mim. Jadi kita menggunakan perkataan ta bagi mewakili T huruf rumi. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh seterusnya, dia berbeza dengan yang pertama. Tapi tetap menggunakan perkataan T. Syarat. S-Y-A-R-A-T. Bagaimana ejaan jawinya? Berbeza dengan yang atas. Kalau kita perhatikan. Jadi, shin, ro, ta. Kita tak kata shin, ro, ta. Itu berbeza. Jadi, kita gunakan perkataan ta bagi menggambarkan atau mewakili huruf T dalam ejaan rumi. Okey, contoh seterusnya kita lihat pula akhirat. A-K-H-I-R-A-T. Bagaimana akhirat dieja dalam ejaan jawi? Berbeza dengan syarat. Kita tak guna huruf ta, tapi kita guna huruf ta marbutah. Dia ada kaedah-kaedahnya dalam jawi yang mungkin kita akan belajar insya-Allah pada masa-masa akan datang. Tapi yang jelasnya, cara penulisannya ialah kita menggunakan ta marbutah. Alif, kha, ya, ra, ta marbutah. Ta marbutah juga mewakili huruf T dalam ejaan rumi. Baik, seterusnya yang keenam, huruf Z. Kita ambil contoh Z. Ada beberapa contoh ni yang berbeza. Jadi saya datangkan yang berbeza untuk kita lebih faham dan kita lebih jelas. Perkataan zat, Z-A-T. Jadi dalam ejaan jawinya bagaimana dia eja? Zal, alif, ta. Zal, alif, ta. Jadi zal ni mewakili huruf Z dalam ejaan rumi. Jadi kita eja zal, alif, ta. Contoh yang kedua, ziarah. Z-I-A-R-A-H. Bagaimana dieja dalam ejaan jawinya? Zai, ya, alif, ra, ta marbutah. Kita tak guna perkataan zal, kita guna perkataan zai. Tapi tetap mewakili huruf Z bunyinya. Ziarah. Kita guna perkataan atau huruf zai. Contoh yang seterusnya ialah zalim. Zalim, Z-A-L-I-M. Bagaimana dieja dalam ejaan jawi? Kita guna perkataan za. Za, alif, lam, ya, mim. Jadi kita guna perkataan za. Jadi berbeza. Yang ni zal, yang ni zai, yang ni za. Jadi sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.